Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, juga pengurusi majlis, pengurusi dan yang terkuasa Surau Al-Ittihadiyah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada tengah hari ini, dan sememangnya jarang ada majlis tengah hari ini lain daripada bulan Ramadan, tapi Alhamdulillah tuan-tuan di surau kita ini makmur. Orang nak belajar tak kira waktu, yang pentingnya kita dapat menimba ilmu sebagaimana kata para sahabat radhiyallahu anhum. Masyhur di kalangan kata-kata sahabat, di antaranya kata-kata Sayyidina Umar, halummu nazdadu imanan. Mari kita kumpul di sini untuk kita gilakkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud dianya kita berkumpul, kita berbincang tentang kedudukan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana iman itu dia panggil pasang dan surut. Ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Bila kuat, bila kita banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kata Umair bin Habib radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu meningkat naik dan ada kalanya dia turun. Faqila, orang tanya dia, ya Tuan Syekh, ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, apakah yang boleh meningkatkan dan apa yang menyebabkan dia turun? Qal iza zakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fazalika ziyadatuhu. Bila kita berzikir, kita bertasbih, kita memuji Allah azza wa jalla, maka itu menambahkan keimanan. Wa iza ghafalna, bila kita lupa, lalai, leka, lara, maka ketika itu nuqsan, maka ketika itu menurun dia punya darjat. Jadi para jemaah sekalian, kita cuba bincangkan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu akan lusuh sebagai dalam dada seorang kamu itu sebagaimana lusuhnya pakaian di tubuh kita. Maka fas'alullaha an yujaddidu imanakum. Nabi kata, mintalah dengan Allah Azza wa Jalla supaya iman kita ni sentiasa meningkat. Jadi hadis ini diriwayat oleh Al-Hakim, At-Tabarani dan lain-lainnya dengan sanad yang baik. Maka di antara peningkatan ilmu ataupun keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita tidak boleh rasa rehat, ya kita ni tak ada masalah apa dah, lahir mak ayah kita pun Islam, kita besar dalam keluarga Islam, sekolah daripada kecil lagi sekolah rendah Islam contohnya. Itu ada satu benda, ilmu yang kita belajar satu perkara, dan satu perkara lagi iaitu ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Itu dia panggil yang pertama, di antara sebab yang pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan belajar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu banyak kategori. Ada ilmu yang sebagai maklumat. Kita belajar seperti ilmu-ilmu semasa hari ini dipanggil ilmu maklumat. Tetapi ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang ditarifkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata ilmu, makin kita belajar, makin mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar lagi dekat. Yang kita bimbang hari ini, kita belajar bukan nak amal, tapi nak tahu untuk senang nak buat bantahan kepada orang. Contohnya, tamu-tamu hari ini dia panggil zaman Facebook ni, kira nak balah, ya tak ada apa dah. Tulis sini, jawab sini. Kelahi pun bukannya ilmu, duk copy type, ya. Orang kata copy paste kan. Ambil sini, letak sini. Orang tu ambil ni, tak akan kali penuh situ. Baca semua, tak baca belakang. Ini. Jadi ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu bila kita belajar mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian,
Contoh simple kalau kita nak tengok. Terdapat beberapa peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi ni kalau dia berjalan tak ada pengawal. Tengah Nabi duduk berjalan, mesti haji contohnya, mari orang Badui, orang kampung, orang Badui ni tahan Nabi. Sahabat-sahabat nak ke tepi ke dia, Nabi kata lah, biarkan. Dia ada masalah, dia nak tanya. Dia tanya Nabi SAW soalan yang sangat simple tapi berharga yang cukup besar. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang boleh bawa saya ke syurga, menjauhkan saya daripada neraka. Simple ya soalan dia, tapi harga dia sangat tinggi. Sebab kalau kita duk minta atas dunia, minta apa ni, unta ke, minta kambing ke, selesai ya tengah jalan. Dia minta nak pergi syurga. Nabi tak kata mari masjid aku dulu lah, boleh 2 bulan daurah dulu. Ajar situ. Ajar di tempat tu. Nabi kata ta'budullaha wa la tusyrik bi syai'a. Nabi kata sembah Allah Ta'ala dan jangan melakukan syirik padanya sekali-kali. Kemudian Nabi kita ajar rukun Islam yang telah ada pada waktu itu, yang sudah sempurna. Maka orang tu kata aku akan berpegang ini, tak tambah-tambah lagi. Nabi kata sadaq aflaha in sadaq. Orang ni kalau betul, dia akan dapat kemenangan. Bermakna bila dia dapat satu, bahkan kalau kita tengok cara dia talaki orang-orang Arab ni simple je. Dia suruh, dia kata a'tini tu dia buka tangan. Dia kata Rasulullah ajar pada saya. Maka bila Nabi kita ajar, sudah ajar dia pegang tangan. Maknanya aku dah ambil, dah terima ilmu ni. Kita ini nak terima macam mana, kita terima lah tak? Dengan tulisan ke, dengan rakaman ke, ada ilmu yang kita terima. Itu dia panggil yang pertama sekali, kata di para ulama, belajar ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Jadi para jemaah sekarang hari ini, alhamdulillah, dengan adanya majlis-majlis kita ni, kita boleh namakan majlis ini nu'minu sa'ah. Artinya menggilapkan iman kita beberapa ketika. Kita duduk sekejap, 20 minit, setengah jam tazkirah. Tapi tazkirah yang memberi kepada kita kefahaman yang baik tentang Islam dan buat satu strategi perancangan bagaimana nak meningkatkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak meningkat ibadat, kita kena ada tingkatan. Hari ini kalau kita semak dari sudut ibadat yang kita buat, contohnya daripada bangun tidur, alhamdulillah kita salat subuh berjamaah, cantik. Selepas salat subuh ada tak zikir pagi baca? Sampai itu termenung sikit. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kebanyak kadangnya tak ada. Itu masalah. Itu mula. Jadi kita nak cuba, orang kata bahasa orang pejabat hari ni dipanggil manajemen ibadat. Ibadat tu perlu disusun. Kalau tak susun, kita nak pergi pejabat ada susun. Ada jadual dia, ada jadual meeting pukul berapa, minum pukul berapa, pergi sana pukul berapa. Jadi dalam ibadat, kalau tidak disusun, maka dia tidak meningkat. Tak akan meningkat. Jadi zikir pagi pun terlepas, zikir petang baru keluar daripada pejabat, akhir sekali balik rumah tak ada juga, maka kerugian. Takkanlah 24 jam Allah SWT beri kepada kita tempoh yang begitu panjang. 24 jam kali dengan 60 minit. Berapa minit ada? Bunyi 24 kecil. Cuba kira minit. Sekarang ni dia main matematik sikit. Orang motivasi dia suka lagu tu. Ya, saya belajar dengan orang motivasi. 24 kali 60. Nak tanya Jepun juga. Ini masalah kita. 440 minit. Gagah dia, alhamdulillah. 1440, banyak sikit. Jadi kalau bila kita besarkan dia punya angka, kecil ya sama ya benda yang 24 jam tu. Tapi dia panggil besarkan dia punya angka. Kita nak suruh nampak 1440 minit. Yang kita sempat berzikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar berapa kali? Tak apa nak jawab dah. Sebab tak teringat. Kenapa tak ingat? Akan mari soalan, kenapa tak ingat? Sibuk, dia kata. Jadi saya kalau orang jawab sibuk, saya nak tanya selalu, awak ni sibuk ke banyak menyibuk? Yang betulnya kita hari ni, yang betul realiti, sibuk ke menyibuk? Tak nak jawab dah. Semua benda isu atas dunia nak ulah belaka tak? Orang cakap minyak naik pun kita minyak naik juga. Orang cakap 2 poin, orang cakap apa benda atas dunia ni semua dia jawab belaka. Yang pentingnya hak dia tak jawab aja, zikir dia dengan Allah Taala tak teringat. Itu dia panggil. Jadi macam mana kita nak memanfaatkan ilmu? Saya tahu ilmu kita sudah ada belaka dah. Anak duk kempen banyak dah. Semana tempat kita pergi masjid mana pun, kita duk kempen supaya kita sebarkan zikir yang cukup mudah. Hari ni nak juga sini. Nak ijazah juga.
Ijazah tak boleh mana. Masjid lain bagi, dah sini tak bagi. Tuan-tuan ikut sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah zikir ni? Alhamdulillah. Ijazah dah tu. Mudah ijazah je, ingat. Yang tak ingatnya apa? Nak zikir tak ingat. Jadi hari ni tak dalam kepala masing-masing, dalam minda kita, kenapa tak ingat nak berzikir? Kita nak menyalahkan siapa? Nak kata sibuk, nak nyalahkan sibuk. Oh, zaman sekarang ni banyak masalah. Anak sekolah, kenapa nak nyalahkan anak? Apa salah, apa dosa dia? Kita tak boleh nak zikir sebab anak. La tulhikum, Quran kata, amwalukum wala auladukum an zikrillah. Allah sebut, jangan menyebabkan anak kamu, harta benda kamu, isteri kamu tu menjadi penghalang untuk berzikir. Siapa dia? Bila dia orang halang kita? Bila anak kita halang kita berzikir? Tak halang. Nak pergi hantar anak sekolah, atas kereta boleh zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Tak boleh kata. Atas motosikal boleh tak boleh? Boleh. Inilah ia kata tajdidul iman. Sebagaimana kata lusuhnya iman tadi, bila kita diam, kita tak bergerak. Cuma ada kalanya kita perlu kepada muhasabatun nafs, muhasabah diri. Kita mesti, hari ni kita pandai muhasabah orang lain. Kita boleh jadi juru audit kepada semua orang atas dunia ni. Betul tak? Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Yang betulnya kita seorang. Contoh. Tapi bila kita nak jadi audit kepada kita? Bila? Patutnya malam-malam, waktu sebelum tidur contohnya, duduk diam seketika. Duduk seorang-seorang, dalam gelap pun tak apa, dalam cerah pun tak ada masalah apa. Kita fikir 24 jam Allah Ta'ala beri kepada aku, apa sumbangan aku kepada Islam, berapa banyak lidah aku telah berzikir, dan berapa banyak juga orang yang telah aku makan. Ada tak makan orang sekarang ni? Dulu orang kata batak ke apa yang ada ekor tu. Saya sampai hari ni cari tak jumpa-jumpa lagi ekor kawan tu tak. Yang orang viral kata makan orang masa tu kan. Ada batak makan orang kata. Bila kawan tu makan orang tak tahu. Jadi kita hidup makan orang hari ni, makan dengan apa? Dengan apa? Tak makan dengan mulut, makan dengan ujung jari. Tidak makan dengan ujung jari. Ngopak orang tu, kutuk orang ni, itu makan orang nama dia lagu tu. Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tuhan kata, mu suka ke nak makan daging saudara kamu yang sudah mati? Tengok Allah gambarkan. Kata pada orang, mengumpat kepada orang, diibarat seperti makan daging saudara kita yang sudah mati, bakal bangkai. Kita pergi makan lembu bangkai tak sanggup. Ini makan saudara kita yang bakar. Kenapa Allah buat bandingan yang cukup menjijikkan? Kenapa? Sebab besar sangat isu ni. Besar sangat. Tapi besar tak jadi besar. Tidak sebesar anak-anak muda kita pegang anjing. Oh, kalau pegang anjing kutuk siapa 7 lapis langit kutuk tak. Budak apa ni pegang anjing. Jadi kita buat maksiat tak apa. Kita buat bercakap tak jaga, tak kawal, kita punya lidah tidak menjadi masalah, maka sinilah sebenarnya yang menyibukkan kita, yang menjadi halangan kita daripada berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita perlu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, muhasabatun nafsi. Kita sangat perlu kepada muhasabah, audit diri kita. Tengok, saya ingat satu cerita seorang pemuda yang mati. Cerita ni cerita di Arab, tapi menarik untuk kita motivasi. Bila dia nak mati, dia kena tembak kawan dia main biasalah berburu di tengah padang pasir, tembak. Sampai di hospital, doktor yang jaga dia tu nak beri bantuan cemas. Dia kata, doktor tak payah bagi bantuan pada saya. Ini amut. Dia kata, saya mati sekarang. Doktor kata, boleh ubat lagi ni. Peluru pun bukan kena di tempat yang mati, tapi dia kata saya mati. Dia kata inni aral jannah, sekarang ni saya sudah cium bau syurga. Allah Ta'ala beri pada dia, ajaib. Doktor ni terkejut. Tapi atas dasar etika doktor, dia terpaksa kena bantu kecemasan. Walaupun budak tu larang, akhirnya memang dia mati. Bila mati, panggil ayah dia, apa benda yang budak ni buat, apa benda yang anak ni buat sampai Allah Ta'ala beri karamat kepada dia. Dia boleh beritahu dia mati sekarang, dia bangun syurga. Subhanallah, muda lagi orang. Ayah dia kata, aku tak tahu apa benda yang anak aku ni buat. Tengok dia biasa je, tapi dia tak kelahi dengan orang, dia tak ada sibuk-sibuk dengan orang, dan dialah di antara penggerak kami.
waktu pagi dia yang kejut kami untuk tahajud dan untuk solat subuh. Dan satu lagi, mulut dia tak ada kutuk orang, tak ada duduk kelahi dengan orang. Jadi doktor ni akhir sekali ambil cuti daripada kerja, pergi ke Mekah. Dia kata, uhasibu nafsi, kenapa Allah Ta'ala beri kepada dia karamat sampai begitu sekali, aku sendiri di mana tempat aku. Subhanallah. Jadi nah, para jemaah sekalian, kita cuba ambil. Jadi para ulama mengatakan di antara yang besar yang kita sebut tadi, sumber ataupun punca untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah melalui ilmu yang bermanfaat. Jadi nak memanfaatkan ilmu itu perlu kita ambil jalan pendekatan yang begitu besar. Kemudian cara yang kedua untuk kita dapat halawatul iman, iaitulah dengan kita membaca Al-Quran secara tadabbur. Kita hari ni alhamdulillah dah baca Quran. Baca tak baca kita Quran? InsyaAllah. Berapa banyak satu hari? 1 juzuk boleh? Tak boleh jawab dah Ustaz, takut riak dah. Tak apa, jangan jawab, tapi jawab secara jujur dalam diri masing-masing. 1 juzuk panjang, kalau bulan Ramadan lepas. Tak apa, setengah juzuk boleh, insya-Allah ada. Tak dapat juga 1/4, 2 muka, 1 muka. Hari ni kita muhasabah, biar menitis air mata lis. Kenapa? Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kalau kamu betul sayang kepada Allah, nescaya kamu akan suka manis membaca cakapan Allah Azza wa Jalla. Hadza kalamur Rabbi. Kita tahu kan Al-Quran itu kalamur Rabb. Kita ni kalau sayang ke isteri kita tak suka, tak suka dia bercakap? Suka. Lambat sikit nak balik, dengar anak dengar suara dulu, angkat telefon dah. Sama juga isteri pun, abang lambat balik, telefon tanya khabar, duduk mana. Itu makhluk. Tapi kata Sayyidina Uthman, kalau betul kamu mencintai Allah, nescaya kamu akan suka mendengar kalam Allah. Suka dengan kalam Allah. Kita hari ni dengar tak? Dalam kereta kita ada tak CD Quran? Kau penuh dengan benda-benda lain yang duduk dengar. Dalam rumah ada tak CD Quran? Nak baca tak sempat contoh, boleh dengar. Allahu Akbar. Hari ni hujah ke atas kita terlalu dahsyat. Hujah ke atas kita, hujah Allah Ta'ala ke atas kita terlalu berat. Kalau dulu kita kata tak pandai baca Quran, menasabah juga, saya tak boleh baca Quran. Mari zaman kita hari ini zaman yang semua benda boleh baca Quran, termasuk pen boleh baca Quran. Pen boleh baca Quran sekarang ni? Kita ada? Ada kat rumah tak? Berapa versi ada? Beli kat China satu, beli di Mekah lagi, orang online lagi beli punya versi baca Quran, tapi tak baca juga kita. Kenapa? Itu di semua ni ayat-ayat dipanggil ayat ziyadatul iman, tajdidul iman kita, bagaimana iman itu lusuh, tapi kita mesti gilapkan dia sentiasa. Jadi para ulama katakan baca Quran dengan tadabbur. Step yang pertama baca dulu. Tadabbur itu tahap yang kedua. Allah SWT sebut dalam Quran, tanda tuan-tuan, surah Al-Sad, surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran ini yang diturunkan kepada ke atas kamu mubarak. Apa nama mubarak? Yang diberkati. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabbur, teliti, fikir kepada ayat-ayat Allah. Waliyatazakkar ulul albab, dan orang-orang yang mempunyai hati pemikiran boleh berfikir. Muslimin dan muslimat, bila sebut tentang tadabbur, kadang-kadang kita duk fikir, macam mana nak tadabbur Ustaz? Kita ni bukan ahli tafsir. Para ulama mengatakan berbeza di antara tadabbur dengan tafsir. Lain. Orang nak tafsir Quran, ulama, ahli-ahli tafsir yang boleh. Tapi kita berfikir boleh. Contohnya kita hari ni suka sangat dengan ilmu sains. Suka tak? Sekarang ni sudah ada, sama ada melalui video. Contohnya Syekh Dr. Zaghlul Najjar contoh. Apa lagi yang ada ni, dalam bahasa Malaysia sudah ada buku-buku Al-Quran dan sains. Cuba ambil cerita ni satu, letak situ. Ambil ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang sains, Al-Kaun, tentang alam ini contohnya, dan kita perhati tengok. Tentulah di sana tuan-tuan akan fikir bagaimana tengok. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala buat bandingan ba'udatan fama fawqaha. Apa makna ba'udah?
Nyamuk. Buat apa Tuhan sebut nyamuk dalam Quran? Sebutlah yang besar-besar, dinosaur ke apa benda kan. Kenapa sebut nyamuk? Pasal itulah orang perli, Quran ni kecil sangat dia punya agenda. Sebut nyamuk buat apa? Tuan-tuan tahu apa kerja nyamuk dan bagaimana peranan nyamuk dalam dunia ini? Kuat ke tak kuat nyamuk? Siapa kata kuat? Kena pijak pun, kena tindah pun mati, terlanggar pun mati. Tuan-tuan, kalau kita nak tumpahkan darah seorang, kita bawa golok lagi, parang lagi, pedang lagi, belum tentu tumpah darah dia kalau tidak darah kita yang tumpah, betul tak? Nyamuk kecil boleh tumpah, tak ada perang, tak ada apa-apa. Hebat tak hebat nyamuk? La ilaha illallah. Allah Ta'ala kalau buat satu benda, di sana hikam. Ada satu filem orang buat, dia ambil gambar nyamuk besar, tengok, Allahu Akbar, pelik. Makhluk yang cukup ajaib. Subhanallah. Jadi kita ambil cerita nyamuk dalam Quran. Kalau ambil cerita hudhud, cerita burung belatuk, yang cerita Nabi Sulaiman tu lagi ajaib. Kan bila satu hari Sulaiman alaihi salam buat cek, spot cek, tengok burung belatuk tak ada. Ni mana pergi ronda mana ni? Ponteng ke apa benda? La u'azibannahu azaban syadidan aw la azbahannahu. Sulaiman kata aku akan potong, aku akan azab dia atau aku sembelih dia. Berat tu hukuman tu. Mana menyalahi daripada majlis tuanku Sulaiman ni. Apa nak buat? Belatuk mari bagi laporan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in azim wajadtuha. Dia kata, Sulaiman jangan marah, saya bagi laporan ni, saya jumpa satu orang perempuan menjadi raja, pemerintahnya hebat, kuat. Setakat tu je. Itu cerita kita lah gitu. Tak, pergi tengok tu, oh hebat, ambil selfie, gambar penuh dalam itu. Tapi apa sih sebalik? Itu tidak tadabbur nama. Pergi ke Mesir, tengok dia punya piramid Firaun. Duduk begini gambar. Tidur lagi dah. Menyandar dekat Firaun, naik atas. Tapi apa cerita Firaun yang kita bawa balik? Mana kezaliman Firaun? Di mana tauruknya Firaun? Apa yang Firaun berlawan? Jadi hudhud belatuk, dia kata apa? Inni wajadtuha wa qaumha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ini yang besar. Makna burung ini peka dengan isu akidah. Dia kata aku dapati dia ni, raja ni dengan kaumnya ya'budu lisyams, sembah matahari, tidak beriman kepada Allah Taala. Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak ambil daripada ayat tadabbur ini, ayat yang sangat besar. Karena itulah Allah sebut dalam Quran, liyatadabbaru ayatihi, kita baca Quran dengan tadabbur. Jangan takut. Tadabbur ini bukan tafsir. Yang kita takutnya tafsir. Jangan tafsir sendiri, tak boleh. Macam ada orang tafsir, dia kata dalam Quran tak ada judi. Dalam Quran tak ada tutup aurat. Itu tafsir, nak kata bil ra'i wala bil hawa, tafsir dengan hawa nafsu. Dia tak mengaji, tak pandai, tak jumpa cari. Tak. Baca Quran nak cari nama syarikat judi genting berhad. Mana ada? Al-Genting ada. Majnun, nama dia apa? Majnun tak? Tidak Majnun, nama syarikat judi tu. Memang Majnun sungguh. Jadi tengok. Jadi cari benda yang tidak ada. Kalau kita baca Quran, itu dia panggil tadabbur Al-Quran, bermakna kita kena teliti dan kita tengok. Alhamdulillah para jemaah sekalian, inilah dia kata, siapa dia tadabbur Al-Quran, arafar Rabb. Siapa dia tadabbur Al-Quran, kita akan kena Al-Quran itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Seorang pengkaji Kanada, nama dia Gary Miller. Pernah dengar nama orang putih ni? Tulis nama dia Gary Miller. Lepas ni boleh cek dia punya dalam internet. Dia ni telah diberi jawatan oleh kerajaan Kanada supaya mengkaji Al-Quran, di mana salahnya, di mana silapnya, dan mana tempat yang poin yang lemah untuk diberi kepada pendayah Kristian untuk serang Islam. Hebat jawatan tu. Maka dia ambil Quran, buka, nak cari ada fakta yang berbeza. Kan Quran itu turun dalam masa berapa tahun? Berapa tahun Quran turun? 23 tahun. Kita kalau keluar arahan 5 tahun lepas dengan hari ni pun beza dah. Tak sehari ni, minggu lepas dengan minggu ni pun kadang-kadang bercanggah dah. Jadi ini sudah 23 tahun turun Quran. Allah sebut dalam Quran, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ni bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan fakta yang begitu besar. Percanggah fakta, banyak yang bercanggah. Tapi oleh kerana dia mari daripada Rabb, Tuhan yang Esa,
Tuhan yang satu, dia saja yang menurunkan Al-Quran, arahan mari daripada dia, maka tidak ada percanggahan dalam masa 23 tahun tak bercanggah. Cari pula fakta yang silap, kok ada bercanggah dengan sains dan teknologi, cari tak jumpa. Selepas tahun Gary mencari kesalahan Al-Quran, apa yang dia dapat? Dia telah menukar nama dia daripada Gary kepada Abdul Ahad. Allahu Akbar. Tukar masuk Islam. Inilah orang kata di para pengkaji, orang yang mengkaji Al-Quran masuk Islam, tetapi setakat orang yang mengaji Al-Quran saja tidak mengkaji, maka setakat tu ya dia dapat pahala. Dapat, alhamdulillah, pahala. Jangan kata tak ada pahala. Orang baca Quran mana boleh tidak ada pahala, kan Nabi sebut setiap huruf, bukan setiap kalimah. Alif lam mim itu dah kira 3 huruf, dah 30 darjat dah kita dapat. Maka Allah Ta'ala tegur ataupun cerca orang yang baca Quran tapi tidak tadabbur. Dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tuhan kata, apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran, ataupun ada atas hati mereka aqfal, quful, ada kunci tutup yang tak boleh nak buka. Jadi para jemaah sekalian, marilah kalau kita baca satu persatu, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita dalam suratul Hasyri. Tuhan kata apa? Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin. Lau anzalna hadzal Quran. Kalau aku turun Quran ni ke atas bukit, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kamu akan tengok bukit ini khusyuk dan pecah dia. Min khasyatillah, kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi macam mana kita hari ni tak dapat takut? Kenapa kita baca Quran kita tidak rasa takut? Bahkan kita rasa nak baca Quran pun susah. Jawab dia bukan salah Al-Quran. Salahnya kita kadang-kadang terlalu fokus, menghabiskan masa satu sudut saja. Jangan pandang negatif, benda tu positif. Contohnya, kadang-kadang kita belajar taranum sampai seminggu 2-3 kali, daripada lepas Isya sampai pukul 11-12 malam. Berapa jam baca? 2 jam, 3 jam. Ini realiti lah saya tengok orang yang kuat baca. Ataupun kita duduk mengaji ke tajwid nak betul ke lidah tu banyak. Tapi masa yang sama, kalau kita gunakan masa yang sama untuk bertadabbur Al-Quran, ambil satu ayat kita baca, fikir. Jadi kalau kita nak tengok di Malaysia ni terjemahan Al-Quran mana yang bahasa Melayu ni payah sikit lah. Ada setengah pengkaji, saya tanya dia pengkaji tentang ilmu Al-Quran, dia kata untuk orang Malaysia, untuk orang Melayu, tafsir Al-Azhar yang Syekh Hamka tulis tu, itu sesuai dia kata. Tapi hari ni banyak tafsir, contohnya tafsir Sahih Ibn Katsir, kan? Tafsir Ibn Katsir sudah. Tapi tafsir Ibn Katsir ni kalau baca dia, tidak orang mengaji sukar. Sebab Ibn Katsir dia tulis Quran untuk orang yang belajar, talabatul ilmi, untuk para ulama. Sebab itulah dia bawa pandangan ni, kata orang tu, kata orang ni. Kalau dia bawa cerita-cerita yang pelik, contohnya cerita Israeliat, dia akan kritik kat bawah. Dia kata ini kisah Israeliat, maknanya aku bawa cerita ni untuk kamu tahu tak betul. Tak tahannya kita tangkap muat. Ibn Katsir sebut, angkat terus. Macam geng Syiah hari ni, Syiah jangan main. Dia buka tafsir Ibn Jarir At-Tabari, tafsir Syekhul Mufassiri Ibn Jarir At-Tabari. Dalam tafsir dia tidak syarat sahih. Dia kata dia bawa apa riwayat yang dia jumpa, semua dia bawa dengan sanad dia, daripada Ibn Jarir Tabari ila fulan sampai kepada Syekh ahli tafsir. Tapi kalau orang yang tahu, dia baca tengok, dia kata cerita ni karut, cerita ni palsu. Jadi buat-buat siang dia ambil, dia kata kat macam mana boleh itu Syekh Mufassirin Ibn Jarir sendiri menyebut cerita ni. Seorang sahabat saya buat kajian tentang cerita Nabi Yusuf dalam tafsir At-Tabari. Didapati 12 riwayat Israeliat yang tak boleh diterima, ia menunjukkan bahawa Nabi Yusuf hampir-hampir melakukan benda yang tidak baik dengan Imra'atul Aziz. Lah, kita mengatakan ini ismatul anbiya. Allah SWT telah sebut dalam Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar. Jadi dia yang nak gila Yusuf tak ada kena-mengena dengan percintaan itu, sebab dia telah tengok burhana rabbihi, sudah tengok tanda dia nabi. Nah, ini dia panggil ilmu tentang tadabbur Al-Quran Al-Karim. Maka para jemaah sekalian, marilah kita belajar betul-betul. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Basri ni kenal belakang kan? Sebut nama Hasan Basri, apa yang masyhur yang kita kenal dia? Ahli tasawuf. Lagi?
Dia juga ahli tafsir dan dia juga ulama fiqh, ulama mujtahid Hasan Basri, termasuk dalam 13 orang ulama mujtahid dalam dunia. Jadi Hasan Basri ini masyhur dia, banyak cerita-cerita dia, yang pelik pun ada, yang tak pelik pun ada. Dia kata apa? Ama wallahi. Makna tadabbur Quran. Tuan-tuan boleh tanda sini untuk kita perhati. Hasan Basri kata makna tadabbur Quran itu, dia bersumpah wallahi ma huwa bihifzi hurufihi wa ida'ati hududi. Bukan setakat hafal huruf dia, jaga huruf, jaga makhraj huruf, tapi mensia-siakan hudud hukum Al-Quran. Jadi kalau kita huruf kita betul belaka semua sekali. Tak boleh nak kritik dari sudut tajwid. Kalau masuk musabaqah pun nombor 1 bab tajwid, kan? Tapi hududul Quran, undang-undang Quran tidak diambil kira, hukum hakam dalam Quran tidak dipedulikan, maka itu bukan nama orang tadabbur Quran. Sehingga ada di kalangan mereka yang berkata laqad qara'tul Quran kullahu. Ini masih lagi kalam Hasan Basri. Dia kata sungguhnya saya dah baca Quran seluruhnya. Aku tak jaga huruf dia, tak ada satu huruf pun yang salah. Kata di Hasan Basri, wallahi wa qad asqatahu kullahu. Tapi yang sebenarnya ada orang yang baca Quran itu menggugurkan seluruhnya Quran. Maksud dia ma yura lahu al-Quran fi khuluqin wala amalin. Baca Quran, ahli Quran kita ni, ahli musabaqah Quran, ahli hafal Quran, tetapi tidak terserlah sifat-sifat akhlak dia sebagai ahli Quran. Itu kita bimbang hari ni. Sebab itulah saya bila kita berbangga dengan banyaknya kelas-kelas tahfizul Quran hari ni, alhamdulillah. Saya sangat seronok apabila ada graduasi dia panggil anak tahfizul Quran setiap tahun, berpuluh ribu ada, ribu-ribu ada. Satu negeri 500 orang, satu negeri ada berapa ratus orang yang rasmi, yang kerajaan negeri, yang swasta banyak lagi. Tapi macam mana kita nak tengok khuluk, kesan Al-Quran itu di dalam jiwa dan akhlak dia, itu kita nak tengok. Jadi kata Hasan Basri, aku tak nampak orang yang mengaku baca Quran saja selagi dia tidak boleh tunjuk kesan Al-Quran itu di dalam akhlak dia, dalam akhlak dia. Maka biarlah kita semua mengambil tanggungjawab yang besar. Kita akan tanya soalan-soalan. Soalan akan mari. Baiklah Ustaz, sekarang ni kita setuju belaka dah nak tadabbur Al-Quran, betul tak? Jadi macam mana cara? Bagaimana cara? Jawab dia, kita kena ambil Al-Quran itu bukan semua, kalau boleh satu ayat satu malam. Contohnya ambil satu ayat yang menyebut tentang kematian. Ayat Allah Ta'ala sebut Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin, contohnya in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, wa in kuntum, ada ayat yang ragu tentang kejadian manusia tu. Allah Ta'ala sebut, aku jadi kamu ni daripada air mani, kemudian daripada air mani pergi darah, daripada darah. Jadi kita ambil ayat-ayat yang menyebut tentang perkara ini, kita berfikir satu-satu. Kalau kita pula ahli sains, kaji pula dengan kedudukan sains yang kita ada. Kalau kita ni ahli perubatan, tengok pula dari sudut perubatan. Kalau kita ni ahli apa saja, kita ni semua ahli fikir belaka. Kau tak ahli fikir? Ahli fikir belaka tak? Cuma kadang-kadang mikir apa yang kita fikir. Maka itu yang kita tahu, kita nak fikir tentang apa. Jawabnya, kita fikir tentang Allah Azza wa Jalla. Jawab dia kata ulama, di sini ada satu kaedah. Kaedah ni mana satu, bahasa Melayu kata kaedah dah. Kaedah yang boleh memberi kesan kepada kita baca Quran. Yang pertama dia kata, iza aratal intifa' bil Quran. Bila kita nak ambil manfaat daripada Quran, yang pertama sekali ijma' qalbak. Kita baca dalam keadaan hati itu memang nak tumpu kepada dia. Nak tumpu kepada dia. Ni tak tahan lagi ni kita baca Quran dengan handphone. Dah. Sambil-sambil sekali tukar channel lain. Bunyi tek masuk mesej, berhenti pula tengok. Jadi bila tadabburnya? Duk tadabbur ke WhatsApp, bukan dak tadabbur Quran tu. Nah, itu halangan. Jadi kalau nak baca, tutup alat-alatnya ada ni, kita tutup, kita baca betul-betul. Fajma' qalbaka inda tilawati. Mana hati kita biar tumpu kat situ. Tumpu kat situ. Kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat-ayat Quran, in tu'azibhum fa innahum ibadu. Sebagaimana ayat yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam, kalau kamu azab hamba-Mu ni mereka hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau maafkan, engkau
yang maha perkasa, kalau mau nak maaf boleh maaf. Jadi ada kalanya para ulama ni dia ambil satu ayat, dia ulang ayat yang sama sampai ke cerah, dia ulang ayat itu dan dia boleh menangis dengan satu ayat saja, sebab ayat itu menyentuh perasaan, menyentuh kehidupan kita, kerana kita boleh tahu. Jadi kalau nak baca semua mungkin kita tak faham. Sebab itulah bila mari orang Arab sini, mari orang Arab, dia baca panjang ayat Quran. Jadi orang tua di kampung kata, tak boleh baca panjang, kita letih. Dia kata letih apa? Baca Quran. Kata mu faham, dia tak faham, itu masalah. Ya. Waktu sekali-sekala kita pergi solat di Mekah contohnya, bulan Ramadan kan, bila imam terawih tu menangis, kita pun tengok kiri kanan menangis juga kita. Ya. Saya pernah tanya Pak Cik ni, Pak Cik menangis saat ni tu memang rasa macam mana tu? Faham ke tak? Dia kata tak, tengok orang teriak belakang, teriak juga dia apa. Dia kata, jadi sebab orang menangis dia pun sedih juga. Jadi kita hari ni macam mana kita nak ambil, nak menyentuh satu perasaan kita ambil satu ayat je. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka ni, mereka hamba-Mu. Jadi kita pun ni, ya Allah, aku ni hamba-Mu. Kalau wa in taghfir lahum, kalau engkau beri keampunan, engkau ni maha gagah perkasa, tak mengurangkan darjatmu. Jadi kita baca ayat Quran tu saja. Baca ayat Quran atau ambil ayat yang taubat Imam Nabi Adam AS. Ayat mana? Tak ingat dah. La ilaha illa anta. Ayat ni ingat belaka. Boleh tak? Cuba baca ayat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang ayat tu. Duduk dalam solat tu ulang ayat tu. Boleh menangis tak boleh menangis? Kenapa tak boleh? Bila kita faham, bila kita menghayati, itu sebab tu dia kata nak baca Quran, nak tadabbur, duduk biar kita betul-betul dengar. Kalau tidak dia akan pergi jauh, dia tak akan pergi. Kemudian hudur man yukhatibuhu. Ini yang berat sikit. Biar kita menjiwai bahawa kita sekarang ni baca Quran kalam Rabb. Baca Quran kalam Allah. Jadi biarlah kita terasa Allah Taala seolah-olah Quran ini turun, Allah Taala bercakap dengan kita. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita buat. Maka para jemaah sekalian, ini dia panggil tafakkur fi ayatillahi al-maqru'ah. Yang kita berfikir kepada ayat Allah Taala yang dibaca, iaitulah baca Quran. Maka baca Quran itu banyak sekali kelebihan-kelebihan yang besar. Jadi di antara tanda kehebatan Al-Quran ini, kita baca dia tak jemung. Ada orang kata aku tak boleh baca Quran, ada jemung. Ada. Macam kita baca buku ceritalah penulis mana atas dunia yang paling hebat sekali. Tak? Yang paling hebat sekali, baca 3 kali novel tak mahu dah kita. Tak mahu dah. Ini kalau sekali-sekala kita study nak ambil periksa kan, nak habis waktu periksa tu, Allah, ya Allah, Tuhan Maha Kaya, letihnya baca buku ni. Tapi Quran tak ada orang kata letih dah baca Quran ni. Tak, yang adanya tak baca ya. Itu masalah dia ni. Lepas tu syaitan cerdik. Dia kata kalau orang baca Quran dia akan dapat pahala. Paling darjat paling minimum dapat pahala, darjat yang paling tinggi kita boleh memahami. Maka dia jauhkan kita daripada Al-Quran dengan berbagai-bagai godaan hari ni. Lepas itulah kadang-kadang kita tak sempat baca Quran. Dengan suasana kerja yang kita ada hari ni, kita kata na'am, betul. Tapi kita boleh dengar Quran. Boleh dengar tak? Dengar alat-alat yang ada hari ni. Cuma saya bimbang hari ni orang salah guna kepada Quran. Berlaku tak salah guna? Berlaku. Ada orang bagi tahu baru ni, dia kata dia ni bela ayam. Dia kata ayam dia ni dengar Quran 22 jam satu hari. Ayam dengar Quran 22 jam. Saya kata zalim, ayam pun nak tidur juga. Dia kata kita tak bagi dia tidur lah, suruh dia makan je, sebab 2-3 bulan boleh potong. Jadi awak duduk dalam pejabat dengar apa? Ayam dalam reban, dalam dia punya tempat tu dengar Quran. Yang staff awak dalam pejabat tu dengar apa? Dia kata dengar lagu. Kata siapa lebih baik? Sudah kita tanya ayat tu marah dia. Siapa lebih baik? Ayam baik ke Quran? Itu ni tuan dia baik. Jadi kita tak jawab lah. Mana kalau jawab kena marah orang pula dah. Jadi ini baiklah para jemaah sekalian. Tadabbur itu maknanya kita kena letak, kita hari ni baca kalam Rabbina dan ambil ayat-ayat yang menyentuh satu-satu isu, biar kita kaji. Banyak sekali pengkaji-pengkaji hari ni. Di antara buku yang mudahlah, simple untuk tuan-tuan beli, iaitulah buku yang ditulis oleh sahabat kita, Dr. Daniel. Kenal nama Daniel Zainan ni, dia suka kaji benda ni, Al-Quran dan sains. Ambil. Tak mahu tanya anak-anak kita zaman sekarang ni, anak-anak kita zaman moden ni, dia suka ngaji sains kan, budak-budak ni. Jadi ambil sains ni biar dia baca. Daripada dia duduk baca cerita tak tahu mari mana tu,
Tak, Doraemon yang kita budak ni kita baca. Jadi kita beri ajar dengan dia kita sendiri. Tapi kalau betul-betul tak faham, barulah kita cari ustaz. Cuba jelaskan maksud dia macam mana. Adalah benda-benda kadang-kadang terlalu tinggi sangat perbahasan, kita pun agak sukar. Tapi kalau benda sains dan teknologi tak ada manusia yang boleh. Kerana saya jumpa 2-3 kes orang-orang yang sahabat-sahabat kita yang masuk Islam. Kata, kenapa kamu masuk Islam? Dia kata dia duduk di hostel, duduk asrama dengan orang pelajar Melayu. Jadi bila kawan dia tidur, dia ambil Quran baca. Dia nak baca tengah hari, takut orang marah pegang Quran. Kan kita ni orang Melayu ni, kalau orang bukan Islam pegang Quran, perang dunia lah kita tak. Jadi dia kata kawan dia tidur, kawan dia cuti, dia ambil Quran, dia baca. Akhir sekali adalah ayatnya dia sebut yang sangat, bila dia sampai ayat ni, dia kata dia tak boleh nak pergi. Dia pun kaji, tengok masuk Islam. Alhamdulillah. Itu sajalah para jemaah sekalian, tazkirah ringkas kita sebenarnya dengan tengah hari ini. Maka kita mengatakan di antara cara untuk kita nak menguatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita baca Al-Quran dan bertadabbur Al-Quran. Banyak lagi lah yang seterusnya kita boleh juga baca, mengetahui nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah. Hari ini kita baca nama Allah Ta'ala. Baca tak baca? Tulis belakang, dekat sini ada tulis tak? Ada tulis nama Asma'ul Husna. Masjid ni tak ada. Kalau di dinding-dinding banyak kan? Wallahu lazi la ilaha illahu. Saya nak tanya secara realiti, tuan-tuan jawab sendiri. Setakat kita hidup ni, berapa kali kita khatam baca nama Allah Ta'ala dengan makna dia? Kalau kita dudukkan, kalau hak baca saja tu, waktu ada convention ke, motivasi ke, berdiri cegak tak? Berlagu wallahu lazi la ilaha illahu, itu kita begitu, itu kita berlagu, kita bernasyid. Tapi yang kita hayati betul-betul Ar-Rahman, makna dia apa? Bukan terjemahan, mana kita belajar satu. Ada tak? Nah, ini pun salah satu daripada cara bagaimana nak menguatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan boleh carilah ustaz-ustaz kita pentazkirah, kita bagi seorang tazkirah boleh bagi berapa? Satu tazkirah kita kata 5 nama. 5 nama nak cukup 90 berapa hari? 2 bulan cukup tak? InsyaAllah ta'ala. Jadi kena ada usaha. Biar kita ni belajar, biar kita mengaji. Jadi saya tengok hari ni banyak mendengar, kita ni banyak mendengar, tapi dari sudut belajar secara bertalaki tidak begitu banyak. Ini sangat penting, menggilapkan keimanan kita dengan kita bertalaki. Tapi talaki biar sistematik lah. Jangan sampai 5 tahun baru khatam kitab, ekor tak tahu duduk mana, kepala pun tak tahu duduk mana, hilang habis dah. Jadi kita biar ada sistem. Sebab satu saya suka hari ni kita buat penganjuran, contohnya 2 hari berkampung di sini Asma'ul Husna cukup. Asma'ul Husna. Jadi 90. Kalau 5 minit satu nama, berapa minit kena, berapa jam kena? Berapa jam? 5 minit satu. Kira cepat. 450 minit. 450 minit berapa jam? Banyak main matematik sikit ni. Pasal nak 9 jam. 9 jam 2 hari cukup. Itu kalau 5 minit. Paling minimum tu 5 minit. Paling ringkas. Kalau sedap lagi 10 minit. 10 minit satu nama. Satu nama 10 minit. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, saya hanya boleh beri motivasi, dan kita lah mencari, insya-Allah taala semoga ada manfaatnya dalam tazkirah ringkas kita ni di dalam bab tajdidul iman, menggilakkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.